Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 1 Disember 2021 bersamaan dengan 26 Rabiul Tsani 1443, kita dapat teruskan pengajian kita dalam Suratul Saba, surah yang ke-34, juzuk yang ke-22, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ni bermulalah kisah Saba dalam surah Saba. Dia panggil bermula kisah Saba dalam surah Saba. Jemaah sekalian, kita baca dulu ayat, kemudian kita pergi kepada huraian dan penjelasannya insya-Allah. Ayat kita bermula ayat 15 berakhir ayat 19 untuk kali ini, untuk sesi ini. 15 hingga 19. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Jawi muka surat 928. 928. Mari kita baca 1-2 ayat dulu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Balik semula kepada ayat 15. Laqad kana lisaba'in. Laqad kana lisaba'in. Demi sesungguhnya adalah penduduk negeri Sabak. Tengok cerita Sabak dulu. Tengok nota di bawah. Dia panggil munasabah al-ayah. Lamma bayyana ta'ala hal syakirina li ni'amih. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kisah sebahagian daripada orang-orang yang bersyukur akan nikmat-nikmatnya,
di antara ikon, kalau kita nak kata, ataupun contoh, uswah, orang yang bersyukur itu siapa dia? Nabi Allah Daud dan Sulaiman. Alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Dua beranak ini Nabi, raja yang amat bersyukur dan amat kuat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Barulah kita nampak, tak semestinya orang besar tu sombong. Tak. Tak semestinya orang besar tu tak pandai nak bersyukur. Tidak. Maka dalam ayat ini, ayat Sabah ini, Allah Ta'ala bayyana halal kafirin. Allah Ta'ala nyatakan keadaan orang kafir, kufur terhadap nikmat-nikmat Allah dengan menceritakan hikayat ahli Sabah. Negara Sabak. Negara Sabak ni mana? Para pelajar tanda siapa dia Sabak. Wasabaun qabilatun ma'rufatun fil Yaman. Sabak ini satu kabilah yang ma'ruf, yang dikenali di negara Yaman, dinamakan dengan nama datuk mereka, iaitu Sumya bismi jaddin lahum minal Arab. Nama Sabak. Itu ayah dia. Negeri dia, nama dia Ma'rib. Ma'rib ataupun Ma'rib. Dan Balqis, Ratu Balqis tu dari kalangan mereka. Dalam kalangan orang duduk di Ma'rib ni. Itu dia panggil, siapa dia? Sabak. Itu yang pertama dari sudut munasabah. Yang kedua, wa aidan jarra khabaru Sulaiman. Setelah cerita tentang Nabi Sulaiman, Allah Ta'ala bawa mari cerita Sabak. Kenapa? Mereka ni jauh tuan-tuan, puan dan puan-puan. Sulaiman di Palestin, Sabak di Yaman. Bukannya dekat. Zaman kita hari ni ada kapal terbang. Zaman Nabi Sulaiman, alhamdulillah dia ada jet sendiri. Nama dia angin. Jet bawa sejadah dia. Jadi disebut selepas kisah Nabi Sulaiman dibawa cerita Sabak. Lima baina mulki Sulaiman. Kerana kerajaan Nabi Sulaiman dengan kerajaan Sabak ada hubungan. Melalui kisah Bilqis. Tengok Bilqis ni dengan baris bawah. Ulama dalam kitab itu Bilqis. Ada orang kata Balqis, Bilqis. Kerana kerajaan Sabak kontra dengan kerajaan Sulaiman. Sulaiman seorang raja, nabi, raja yang bersyukur, yang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi negara Sabak, sebagaimana kata di Hudhud, ya'buduna syamsa min dunillah, mereka sembah matahari, mereka tak sembah Allah, mereka kafir. Jadi itu di antara munasabah. Makna mari Sulaiman, kemudian dibawa cerita Sabak. Mana kesinambungan. Sebab itulah di awal surah Dahana sebut kepada para pelajar, Al-Quran itu yufassir. Ayat ini menafsirkan ayat yang lain. Ayat lain melengkapkan huraian ayat yang lain. Boleh jadi dalam ayat ini ada yang Allah Ta'ala belum sebut. Dulu cerita Sulaiman dengan Bilqis, masalah kedatangan membawa singgah sana dia, dakwah dia. Sekarang ni dia tak sebut lagi cerita dakwah Bilqis tu. Dia sebut tentang penduduk Sabak yang sombong, yang tidak mahu tunduk kepada perintah Allah, akhirnya mereka dibinasakan. Dia Sabak ni satu kerajaan, satu empire yang lain. Boleh jadi zaman Bilqis tu cerita lain. Macam juga Fir'aun banyak Fir'aun. Cuma Fir'aun nama Musa tu yang berlawan dengan Musa. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara. Dan dalam ayat yang lepas juga Allah Ta'ala gambarkan tentang kedudukan Nabi SAW. Maka di sini juga cerita-cerita yang dibawa ini juga untuk kesedaran dan iktibar kepada puak-puak Quraisy, jangan sombong.
Negara Sabak lebih ke depan, lebih tamadun, lebih maju daripada kamu. Kita tengok kemajuan Sabak setakat mana. Tuan-tuan tengok dalam ayat yang kita baca ni, dari ayat 15 hingga ayat 19, itu dia panggil cerita tamadun ataupun kemajuan yang berada di negara Sabak. Mari kita baca ayat. Kita baca tafsir. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية. Nota tadi tak habis kan? Negeri Sabak ialah negeri Yaman tua. Perihalnya telah juga disebutkan dalam Suratun Namli ayat 22 sehingga ayat 44. Para pelajar yang ikut tafsir kita ni insya-Allah masih ingat lagi. Dalam Suratun Namli dulu kita bercerita tentang bagaimana Nabi Sulaiman dengan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada dia, ada seorang yang ada punya ilmu Alkitab, dia boleh bawa sehingga sana Balqis bawa ke Palestin dalam cerita Suratun Namli. Jadi cerita ni pelengkap pada cerita di sana. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Tengok Allah kata, demi sesungguhnya adalah bagi penduduk negeri Sabak satu tanda. Apa dia ayah? Tanda yang membuktikan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Apa dia tanda tu? Jannatani an yaminin wa shimal. Yang terdapat di tempat tinggal mereka iaitu dua kumpulan kebun. Bukan sebuah kebun, maknanya satu kebun-kebun yang banyak. Yang luas lagi subur. Terletak di sebelah kanan dan sebelah kiri qaryah mereka. Maknanya kita duduk tengah ni, sini kebun. Oh, seronok tengok. Tuan-tuan boleh bayangkan, kita berjalan dalam kebun yang begitu subur. Allahu Akbar. Dalam cerita ni pelik-pelik ni kita akan tengok nanti ni. Kan? Allah kata apa? Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah dari rezeki pemberian Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kamu ini adalah negeri yang baik, aman dan makmur. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang amat pengampun. Tawaran istimewa, nikmat yang mencurah-curah, tapi apakah balasan yang dibuat oleh penduduk Sabak? Mari kita tengok. Dalam ayat ini Allah kata ayatun. Apa dia makna ayah? Ay alamatun bayyinatun. Orang tengok negeri Sabak ni, orang nampak dia punya tanda-tanda yang sangat jelas. Apa dia tanda yang jelas itu para jemaah sekalian? Mari kita tengok ulama tafsir cerita kepada kita dengan cerita apa. Dia kata kata di Al-Mawardi nak cerita kata ayah tu, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada penduduk Sabak. Mawardi kata wa fil ayah. Apakah Allah kata ayah? Tanda itu apa benda? Kita tahu dah kan, kita dah belajar banyak kali dah apa makna ayah. Dalam bahasa Al-Quran ini, kata di Syekh Asy-Syanqiti rahimahullah, wal ayatu fil Qur'ani tutlaqu itlaqaini. Ni para pencatat tulis molek. Kalau kata ayah dalam Quran tu ada dua maksud. Yang pertama, tutlaqul ayah alal ayatil kauniyah al-qadariyah. Kalau kata ayah tu makna ayah tanda yang berlaku kepada alam ini. Sebagai dia panggil dengan mana al-alamah. Alamah. Tanda kepada kuasa Allah Azza wa Jalla. Macam kita kata langit itu ayah, tanda kuasa Allah. Bumi sama juga. Bukit Bukau itu pun ayah. Itlaq yang kedua dalam Quran kata ayah itu iaitu ayat syar'iyah seperti ayat Quran.
Inna fi zalika la ayat. Jadi ayat Quran menjadi mukjizat kepada Nabi, itu salah satu daripada bila sebut ayat dalam Quran, sama ada tanda dengan yang dapat zahir kita tengok, ataupun ayatun makru'atun, tanda yang boleh dibaca. Dua. Sekarang ni kita pergi pula huraian apa makna ayah pula. Yang tu itlaq, maknanya dalam Quran kalau sebut ayah ada dua penggunaan. Dalam ayat ini, maksud ayat dalam ayat Sabah ini, laqad kana li sabain fi jannah apa ni ayah. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah. Tempat tinggal mereka itu ayah. Apa dia ayah? Al-Mawardi rahimahullah kata apa? Yang pertama, lam yakun fi qaryatihim ba'udatun qattu. Allah. Tak ada nyamuk, tak ada. Wala zubabah, tak ada lalat. Wala burghus, wala hayyah, wala aqrab. Tak ada skorpion, tak ada ular pun tak ada. Masya Allah. Dia kata kalau pengembara tu, pengembara ni mengembara, buat balik kutu atas kepala. Contoh ni. Buat balik kutu atas kepala, sampai di Sabak, kutu tu mati. Udara terlalu bersih, tak sesuai mu hidup di sini. Masya Allah. Yang kedua, Mawardi bawa cerita ni, dia tak bawa dalil pun. Dia kata al-ayah di sini iaitulah jannatan, dua kebun. Tuhan sebutkan jannatani an yamin wa an shimal. Maknanya kampung di tengah, kebun kiri, kebun kanan, ada kebun besar. Dia kata kanatil mar'atu tamshi wa ala ra'siha miktal fayamtali. Allahu akbar. Perempuan ni bila berjalan dalam kebun ni, dia letak bako atas kepala dia. Dia junjung bako, dia berjalan je. Berjalannya, buah tu banyak, bobak kata orang, bobak masuk dalam bako, sampai ujung kebun, penuh dah bako. Tak payah sentuh. Tak payah pergi kutip ambil buah. Betapa nampak bayangan kita tu besar sangat. Itu baru dua. Yang ketiga, banyak lagi pula yang ketiga ni, dia kata ayah tu dengan makna lam yaj'alillahu ta'ala jannatain fi anfusin ayah wa innama ja'ala fi qissata. Maksud ayah di sini bukanlah kebun tu yang menjadi tanda, tetapi kisah dia tu. Kisah dia subur, cantik, binasa. Itu tanda kuasa Allah Azza wa Jalla. Tanda kuasa Allah, sebab Allah Ta'ala tukar nanti. Tukar, tengok ayat 16, daripada buah yang subur, buah yang sedap dimakan, akan bertukar buah ini menjadi buah yang tak sedap. Ini kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang kamu kena tengok. Kamu kena ambil perhatian. Kamu kena ambil apa? Kena ambil iktibar bahawa nikmat Allah Ta'ala boleh bertukar bila-bila masa, daripada nikmat kepada nikmat. Baik, itu perbahasan sedikit. Para ulama mengatakan ayah. Kita pergi pada jannatani an yamini wa shimal. Tilkal ayah. Di antara tanda-tanda itu, iaitulah dua kebun yang besar. Kana baina jabalaini, di antara dua bukit. Bukit kiri kanan bandar tu semuanya kebun. Semuanya kebun. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Allah kata, hei puak sahabat, makanlah. Makanlah daripada rezeki pemberian yang kami beri ni. Jangan sombong. Jangan takabur. Washkurulah ay wa'budu. Sembahlah Allah yang telah memberi rezeki kepada kamu. Dan ta'alah kepada Allah dengan ketaatan yang jitu, yang patuh. Jangan buat benda yang tak baik. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi bila Allah Ta'ala suruh sembah dia, Allah Ta'ala ungkit balik.
negerimu ni, baldatun, hadhihi baldatun tayyibatun, ini negeri yang baik, negeri yang baik, aman, makmur. Kata Syekh Ibnu Atiyah rahimahullah, tayyibatun maknanya karimatut turbah. Bumi dia tu subur, letak apa pun naik selalu. Allahu akbar. Hasanatul hawa, udaranya bersih, tak ada orang semua sini main debu-debu, tak ada. Raghdatum minan ni'am, nikmat yang begitu luas. Salimatum minal hawa wal madar, aman daripada binatang-binatang berbisa dan memudaratkan. Tak ada budak-budak tiba-tiba hamba tu masuk hospital kena gigit ke hayawan berbisa. Tak ada hayawan berbisa. Punyalah baldatun tayyibatun. Wa rabbun ghafur, dan Allah Ta'ala yang pengampun dosa. Kalau kamu tersalah, minta ampunlah dengan Allah. Itu dia panggil ayat tentang nikmat. Ayat 16, apa jadi dengan puak sahabat? Adakah mereka syukur? Adakah mereka menerima tawaran yang begini besar? Adakah mereka menggunakan nikmat ini dengan dibalas dengan syukur pada Allah Azza wa Jalla ataupun tidak? Tengok, nikmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala anugerahkan, curahkan kepada mereka, dibalas dengan apa? Ayat 16. Fa'aradu, habislah. Mereka berpaling engkar. Ai a'radu ahlu sabak, puak-puak sahabat berpaling, tak mau tauhid kepada Allah, tidak taat kepada perintah Allah, tidak syukur dengan nikmat Allah. Fa'abadu ghairahu, mereka sembah lain daripada Allah. Wa'asau amrahu, mereka derhaka kepada Allah. Wa khalafu rusulahu, mereka menyalahi arahan rasul mereka. Ada apa adalah? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Ketika itu lalu kami hantarkan kepada mereka banjir yang membinasakan. Dia kata al-arim, asyiddatu wal kasrah, banjir yang sangat besar. Bukan sahaja air tenggelam, air yang kuat, air laju. Allahu akbar. Dia panggil sail al-arim, banjir yang begitu besar. Habislah, kita ni kalau banjir naik air saja pun rusak dah binasa. Ni kalau ibarat kata banjir besar ni macam kepala air tu, wow, mari habis. Ya Allah Tuhan. Kalaulah mereka taat, kalau mereka syukur, tak jadi lagu tu. Tapi oleh kerana mereka sudah kerah kepala, fa arsalna alaihim sailal arim, dikata banjir yang begitu dahsyat, yang begitu kuat. Dalam riwayat mengatakan al-arim ma'un ahmar. Ya Allah, air warna merah. Kita panggil banjir merah ni. Ma'un ahmar arsalu fi saddi fashaqqahu. Dia ada benteng, ada empangan. Empangan tu pecah, pom. Runtuh empangan, air pun keluar laju. Tuan-tuan bayangkan, kalau empangan runtuh, bagaimana air tu? Adalah air merah. Masya Allah. Biasanya air ni dia guna untuk kemarau. Musim kemarau, dia bukalah lubang tu untuk masuk air ke kebun-kebun. Tapi sekarang ni runtuh dia punya tembok. Sat empangan runtuh, keluarlah air. Fartafa'ata anil jannatain, air tu melimpah lebih daripada tenggelamlah dua kebun yang besar. Wa ghaba anhum alma, tenggelam habis dalam air dia. Air pulak merah. Kata di ulama, walakinna kana azaban arsalahu Allahu alaihim. Air itu bersih. Air, bayangkan udara bersih, air comel, tapi hari ni air jadi merah. Air jadi merah, azab yang Allah hantar ke atas puak-puak sahabat. Na'udzubillah. Kita sini baru ni tahun 2014 kena banjir kuning. Tahun 67 dulu, tahun dulu, bukan 67, awal lagi.
Dia panggil bah merah di Kelantan ni. Tahun berapa tu? Kena tanya orang tua-tua yang ada hidup lagi. Bila mari air banjir besar, al-arim fadammara jannataihim. Meranapkan dua kebun mereka ranak habis. La ilaha illallah. Wa baddalnahum bi jannataihim jannataini zawatai ukulin khamt. Dan kami gantikan dua kumpulan kebun mereka yang subur itu dengan kumpulan kebun yang berisi dengan zawatai ukulin khamtin, dengan pohon-pohon yang pahit buahnya. Allahu Akbar. Mula-mula buah sedap, sekarang ni lepas pada banjir tumbuh balik pokok, tapi pokok yang pahit buah dia. Wa aslin, dan pohon-pohon yang tidak berbuah. Wa syai'im min sidrin qalil, serta sedikit pohon-pohon bidara. Abidalah buahmu. Hasil daripada tak syukur, kebun dia binasa. Daripada kebun yang sedap dimakan dulu tukar jadi buah pahit, ataupun naik pokok-pokok yang tidak berbuah, sedikit yang manfaat dia Allah Ta'ala beri juga supaya mereka boleh insaf, iaitu buah bidara yang sedikit. Syai'in min sidrin qalil, buah bidara yang sedikit je. Kita nak kata apalah. Tengok ayat 17. Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur. Demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka. Demikianlah balas mereka disebabkan kekufuran mereka. Dan sebenarnya kami tidak menimpakan balasan yang demikian melainkan kepada orang-orang yang sangat kufur. Lepas tu dia kata kafur. Allahu Akbar. Habislah. Dengan sebab kufur, maka dibalasnya balasan kafur. Kalau sakat kafir saja, ramai lagi orang kafir tapi tak kena hukuman. Tapi kafur, dia kata kafur ay syadidal kufri li ni'amillah. Kata di Ar-Ras'ani kata wa hal yujazi bi kulli amali ilal kafur. Kerana mereka kufur yang sangat-sangat. Bukan sakat kufur saja, lawan lagi. Apa yang dibawa oleh Nabi, tak hirau. Itu sebab. Kalau dia sekali kufur untuk diri dia yang dia tak berlawan, lain. Taklah kuat sangat dia punya tindakan tu kena. Lepas tu nak kata kafur. Dan dalam ayat semalam, syakur. Ulama kata berbeza di antara syakur dengan syakir. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah kata tak ramai hamba aku yang betul-betul bersyukur. Ada syakir, orang bersyukur ada, tapi syakur qalil. Yang ni pun wahal nujazi zalika jazainahum bima kafaru. Dan sebenarnya dan demikianlah kami membalas mereka disebabkan kekufuran mereka. Wahal nujazi illal kafur. Dan sebenarnya kami tidak menimpakan balasan demikian melainkan kepada orang-orang yang sangat kufur. Dia panggil kafur. Baiklah para jemaah sekalian, apa jadi? Tamatlah satu episod. Dipanggil episod yang pertama, dalam negeri Sabak hancur. Dalam negeri Sabak hancur. Sekarang ni ayat 18 kita pindah ke luar Sabak. Maknanya tamadun negara Sabak itu dia berhubung di antara Sabak dengan Syam. Berhubung. Sebab Sabak ni duduk di Yaman. Yaman tu agak panas. Syam bumi yang subur. Jadi teknologi dia tu bersambung. Dia boleh buat daripada Yaman, daripada Sabak
ke Syam dengan jarak yang begitu dekat. Maknanya dia buat, contohnya kita kata sehari unta boleh berjalan berapa kilo? 50 kilo. Contohlah. Maka di sana akan ada R&R, tempat rehat. Ada penempatan, ada rumah, ada orang duduk situ, ada kedai. Kalau tak bawa bekal pun beres, boleh jalan. Dia punya teknologi R&R tu sudah ada zaman tu, tuan-tuan. Apa jadi dengan R&R ni? Maknanya ayat 18 ni dia bukan yutan balik nak cerita tadi dah binasa, kenapa pula cerita nikmat? Lah, kata dia ulama tafsir, ulama tadabbur kata ayat Quran ni tak kontra, tuan-tuan. Yang pertama tadi dalam negara Sabak, yang ini di luar Sabak. Tengok ayat 18. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Allahu Akbar. Ini dia panggil takmilatul kisah. Melengkapkan kisah Sabak di luar negeri. Hubungan antara bangsa. Dia panggil hubungan antara bangsa. Di antara tempat tinggal mereka di negeri Yaman, duduk di Yaman, dengan bandar-bandar di daerah negeri Syam. Berapa jauh tu, tuan-tuan? Bi'an ja'alna bainahu wa baina qura Syam al-mubarakah. Kan Syam ni bumi yang diberkati. Sebab apa diberkati? Allazi barakna haulahu. Di Palestin tu bumi diberkati. Sebab apa? Sebab nabi-nabi berkumpul di sana, dakwah para anbiya berkumpul di Palestin, di Syam. Maka dipanggil qura ardun mubarakah. Bumi yang diberkati. Quran zahirah, yang kami limpahkan berkat kepadanya dengan kemakmuran. Yaman, Sabak dengan Syam sambung. Wa qaddarna fiha as-sayr. Dia panggil Quran muttasila mutaqaribah. Wahya bayyinatun la takhfa. Maknanya daripada Sabak lagi ke Yaman tak sesat, sebab kita ada mercu tanda. Siapa tengah jalan, waktu nak rehat petang, ada R&R berhenti situ. Seronok buat dia. Wa qaddarna fiha sayr, dan kami adakan beberapa bandar yang jelas kelihatan kepada orang yang melalui jalan itu, dan kami tentukan jarak perjalanannya di antaranya sekadar yang dapat dijadikan persinggahan. Masya Allah. Tengok, tuan-tuan. Maknanya dalam perjalanan mereka ni, dia tahu dah. Perjalanan kami daripada pagi sampai gelap akan berhenti di sini. Maka di sana dibuatnya satu tempat R&R. Tempat berehat. Orang boleh tidur, ada makanan, nak BBQ boleh, semua boleh. Masya Allah. Seronok dia orang berjalan ni. Jadi dia pun ingatlah. Macam kita sekarang ni juga, tuan-tuan. Ana waktu duduk mengaji, belajar Madinah dulu, kita bawa kereta. Nak pergi Mekah, balik Madinah. Tak jauh, dia 420 km gitulah, lebih kurang jarak. Waktu kita muda-muda dulu bawa 4 jam je. Mekah Madinah tu 4 jam. Jadi di dalam perjalanan kita ada R&R. Boleh tanya kawan-kawan, kita ni nak makan nasi mandi ke nak makan ikan goreng? Ikan goreng. Kita tahu dah di R&R depan ada mahal tempat berhenti, ikan baru goreng, sedap. Baru mari daripada laut. Jadi boleh bayangkan bagaimana wa qaddarna fiha as-sayr. Allah kata kami tetapkan jarak perjalanan satu hari tu berapa stesen ada. Jadi orang daripada Yaman lagi ke Syam, dia tahulah kita ada 10 persinggahan. Maknanya 10 hari ke sebulan perjalanan, kita tahu esok sampai sini, esok sampai sini, esok sampai sini. Seronok, teman-teman. Kita mendengar cerita pun kita rasa, iyalah teknologi zaman tu tak laju, tapi mereka happy dah lah. Sebab, esok kita sampai di tempat ni. Apa yang istimewa makan di situ? Mesti ada benda-benda yang istimewa
yang menarik perhatian, perhatian. Kita kata seronok, alhamdulillah. Tengok ayat lagi. Siru fiha layali wa ayyaman aminin. Siru. Dan serta dikatakan pada mereka, berjalanlah kamu di bandar-bandar itu bila-bila masa yang kamu suka, malam atau siang, dalam keadaan yang aman damai. Ay qulna li ahli Saba. Siru fi hadhil qura zahirah. Kamu berjalanlah di kampung-kampung yang zahir itu, di antara Syam, layali, beberapa malam dan hari aman daripada apa? Daripada gangguan perompok-perompok, tidak ada ketakutan. Dalam perjalanan pula ada tempat singgah, ada tempat rehat, tidak ada ketakutan. Itulah dia panggil keamanan yang Allah Ta'ala beri. Tapi apa boleh buatlah, nasib malang. Nasib malang, mereka tak mau syukur kepada Allah. Mereka tak mau syukur kepada Allah. Apa jadi? Tengok ayat 19. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Allahu Akbar. Maka kemakmuran, kemewahan dan kemudahan itu menjadi mereka sombong dan kufur. Allahu Akbar. Sepatutnya syukurlah nikmat. Apa boleh buat? Mereka tak mau beriman. Tak mau beriman. Bila Rasul datang, Rasul kata apa? Hei penduduk Sabak, syukurlah kamu kepada nikmat Allah. Patuhlah kepada ajaran Allah. Ikutlah ajaran yang aku bawa ini. Tengok nikmat Tuhan bagi pada kamu. Negerinya aman. Bersih udaranya. Binatang-binatang yang mengganggu pun tak ada. Habis perjalanan aman. Satu-satu dia punya R&R ada cukup. Mereka rasa bosan dengan dakwah Nabi. Tengok, sombong, angkuh, takabur, apa mereka kata kepada Nabi? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Lalu mereka berkata dengan sombong, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami di antara sebuah bandar dengan yang lain. Tak sedap mengungkitlah Nabi. Cakap dengan Tuhan, biar jarak. Dia punya sombong, dia punya takabur lain macam. Maknanya, projek yang Tuhan bagi ni, tak nak syukur. Aku nak kufur juga, ikutlah nak jadi apa pun. Dia punya sombong. Dia kata apa? Qalu rabbana ba'id baina asfarina. Ya Rabbana ij'al asfarina ba'idah. Jadikan di antara kami dengan Syam tu padang pasir ya. Tak sedap mengungkit. Ini semua ayat sombong. Tak sedap mengungkit. Ada tempat singgah lah, ada R&R lah, ada tempat makan lah, ada tempat rehat. Tak payah cakap lah. Kosongkan padang itu senang. Kami nak ikut kami nak pergi bila. Kalau sudah sombong apa boleh buat? Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, dia kata apa? Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi cakap macam ni awak ni? Dia kata, ada ulama tafsir mengatakan li'annahum mallun ni'am kama mallu Bani Israel al-manna was-salwa. Ada ulama tafsir kata mereka dah mula jemu dengan nikmat Tuhan bagi ni. Sebagaimana Bani Israel dulu dengan Nabi Musa, dia jemu turun tiap-tiap malam manna was-salwa, getah madu
dengan burung yang keluar dia turun. Hari-hari duk makan benda tu. Wah, Musa tak nak lah. Nak full, nak adas, nak basal, nak bawang, tak mau yang ni. Jadi puak-puak sahabat ni pun dia sudah jemu dengan nikmat, dia kata biar jadi padang pasir balik pun tak apa. Yang penting dia tak mau beriman. Itu je sombong. Itu di antara kesombongan mereka. Ada juga yang mengatakan lau kanat simaruna ab'ada mimma hiya kan asyafin nufus wa ahla. Dia kata kalaulah buah ni sedap lagi. Buah ada makan buah ni. Sombong ya dia sebenarnya dia sombong. Itu je. Ada yang mengatakan zi fi imaratin hatta ta'buda fi asfar. Dia kata biar tambah lagi dia punya jarak, biar lagi jauh kita punya musafir. Baiklah. Kata di Ibnu Ashur, Annal Azhar, pendapat yang paling zahir, yang paling jelas daripada perbincangan ulama tafsir, kata-kata puak sahabat ini jawaban an mawa'iz anbiya'ihim wassalihin. Nak jawab challenge, cabar kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang datang, bagi nasihat kepada mereka. Tak payah nasihat. Tak payah nasihat. Kalau rasa tak puas hati ke, binasa lah. Tak payahlah jalan-jalan semua ni. Dia punya sombong. Dia kata ayat ini macam Quraisy kata ke Nabi. Quraisy kata ke Nabi apa? Tengok dalam suratul Anfal ayat 32. Allahumma in kana hadza huwal haqq min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'azabin alim. Dia cakap Nabi, Muhammad, kalau betul yang kamu cakap ini, biar Tuhan turun hujan batu dari langit. Ataupun wa'ai azab. Apa sibuk-sibuk orang duk semua berhala, kau duk sibuk kacau ganggu kita. Cakap apa Muhammad? Jadi sombong tu macam tu juga. Buat sahabat macam tu juga. Biarlah jauh pun macam-macam tafsir dia. Wallahu a'lam. Wa zalamu anfusahum, dan mereka tetap berlaku zalim pada diri sendiri dengan melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla, tak mau beriman, tak mau syukur nikmat. Apa jadi? Faja'alnahum ahadis. Habis. Lalu kami jadikan kisah kederhakaan mereka buah mulut orang ramai sampai ke saat ini. Kita duk baca lagi. Kesian kau puak sahabat. Sombongkah kepala kamu tak syukur? Binasa negeri kamu. Habis. Jadi buah mulut orang, menjadi cerita yang dijadikan iktibar dan pengajaran kepada kita. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq, serta kami pecah belahkan mereka berkecai-kecai. Ay qatta'nahum fil ardi fatafarraqu fi nawahin katsirah. Asalnya negeri subur, negeri makmur, apabila mereka sudah sombong, mari sailal arim, mari banjir merah, mereka pun bertebaran atas muka dunia, tak tahu gimana. Orang ni lagi atas bukit sana, orang ni lagi sini. Akhirnya negara mereka hancur, mereka merempak entah di mana. Allahu akbar. Na'udzubillah. Pasal itulah banyaklah cerita-cerita puak sahabat ini. Akhir ayat, inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya kisah mereka yang tersebut itu mengandungi tanda-tanda yang besar pengajarannya bagi tiap-tiap seorang mukmin yang sentiasa bersikap sabar, lagi sentiasa bersyukur. Allah. Zalika peristiwa yang tersebut itu, apa yang berlaku kepada sahabat, menjadi dalil, tanda yang sangat jelas bagi setiap orang yang sabar, azimus sabri, azimus syukri lillahi ta'ala. Siapa dia sabar, siapa dia syukur, bolehlah kita jadikan kisah sahabat ini sebagai pengajaran, sebagai iktibar, supaya kita tidak sombong
Kalau siapa dia sombong, tunggulah keadaannya. Mereka akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, para pelajar sekalian, kita pindah pula kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah-faedah yang dapat kita kutip dalam berapa ayat kita ni? 15 hingga 19 ini. Ayat 15 hingga ayat 19. Jadi ana dimaklumkan oleh para pelajar, di antara yang mereka tak selesa dengan ni para pelajar sekalian, waktu orang kuliah duduk main tepek gambar-gambar, yang apa ni, emoji dia panggil ni. Jadi kita tak perlu. Ini majlis ilmu, majlis taklim. Jadi tak payah duduk main gambar-gambar. Kalau rasa tak ada kerja, duduk diam je dengar ya. Tak payah duduk tulis apa-apa. Dan saya pun tak perlulah gambar-gambar yang awak share tu, tak perlu. Jadi kita nasihatlah kepada pelajar beradab dalam majlis ilmu. Dan yang orang duduk kacau hari-hari, duduk skema, duduk kutip derma pun kita tak kenal mereka. Kita sebenarnya suka membantu, suka bantu orang, tapi kita tak tahu siapa mereka. Jadi kalau tuan-tuan boleh nasihat dengan dia, cakap tak payahlah duduk kacau macam ni. Kalau betul-betul awak susah, pergi jumpa pejabat-pejabat kebajikan, NGO kebajikan yang ada di sekitar dia tu. Hari-hari duduk main, duduk tepek, minta derma di apa ni, dalam grup orang duk mengaji ni, dia panggil scammer lah macam tu. Kita pun, admin kita pun tak tahu bijak dia, nak sekat tak boleh. Bijak. Apa ilmu yang dia pakai tu, wallahu alam. Lebih pada geng sahabat lagi buat ni. Bijak dia tu. Wallahu alam. Kita jadi tak payahlah kutuk-kutuk dia, nasihat je. Baik, para pelajar sekalian, emoji tidak diperlukan. Dan geng-geng scammer duduk main kita derma hari-hari tu, kita kata dengarlah mengajar, tak payah duduk. Kalau betul-betul perlu, pergi jumpa. Nak jumpa pihak kerajaan, lambat dia kata, kena kutip betul isi borang. Awak pergi jumpa NGO yang ada, lebih baik. Kalau di sini dekat-dekat kawasan kita ni, ta'al huna, mari sini. Mari di pondok kita ni, kita bantu, insya-Allah. Baik, mari kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah dan fawaid al-ilmiyah. 10 ni kita ambil ringkas ya. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, laqad kana lisabain. Laqad kana lisabain. Bagi puak-puak Sabak itu, apa dia? Fi maskanihim ayah. Ayat ini, kata ulama tadabbur, lil mu'tabirina min ahlil ayatun lil mu'tabirin, menjadi tanda bagi orang yang mengambil iktibar bahawa maksiat itu akan menghilangkan nikmat. Maksiat akan menghilangkan nikmat. Sama ada nikmat dunia, lebih-lebih lagi nikmat di akhirat. Nikmat dunia apa yang hilangnya? Nampak happy je geng-geng kaki mabuk, kaki judi, kaki apa tu? Awak cakap ya happy. Betul ke dia happy? Lepas mabuk, setengah orang tu pergi mabuk tu sebab dia serabut. Stres, pergi cari mabuk. Kan? Pergi cari mabuk, buat apa? Itu dia panggil tak ada. Jadi maksiat itu menjadi iktibar bagi kita yang ada iman ini, insya-Allah, bahawa maksiat akan menghilangkan segala nikmat Allah Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Jangan buat maksiatlah kita. Ada juga orang salah faham, dia kata mana ada hilang nikmat, tengok ali kaki maksiat tu, happy je dia. Kata di para ulama Islam, apalagi nikmat yang paling besar yang hilang daripada nikmat beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang paling besar. Yang kedua, fa'aradu fa'arsalna alaihim. Bila mereka sombong lawan Nabi, barulah datangnya banjir merah al-arim tu baru datang. Yadullu ala anna al-ijhafi ifa'in ni'mah. Orang yang engkar nikmat, bala datang. Akan bertukar ahwal. Daripada kedudukan yang baik, dia akan bertukar jadi tak baik. Punca daripada mana? Daripada tidak syukur nikmat. Tidak syukur nikmat. Yang kedua, yang ketiga, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim.
Wa baddalnahum bi jannataihim. Mana? Banjir mari, bertukarlah dia punya keadaan dunia. Maknanya berdunia ini sentiasa berubah. Tuan-tuan kena ingat, dunia ini sentiasa berubah. Daripada aman kepada huru-hara. Ada negara huru-hara sudah kembali aman, kan? Ada negara yang dulunya susah, sekarang ini sudah maju. Bertukar macam-macam. Kata di para ulama, ini menunjukkan kepada bahawa Allah Ta'ala itu fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala dia buat apa yang dia nak. Jadi kalau kita tahu macam tu, kita kena carilah jalan-jalan yang boleh menyelamatkan kita, iaitulah dengan menjauhkan diri daripada maksiat. Sebab Allah Ta'ala ni adil. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa yang dia nak. Tapi Allah Ta'ala tidak menzalimi hamba-hamba dia. Tapi manusia sendiri yang zalim diri dia sendiri. Kamu sendiri yang zalimi diri kamu, maka ketika itu berlakulah apa dia? Berlakulah bala bencana. Yang keempat, qauluhu ta'ala faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum. Ayat ini menunjukkan bahawa perjalanan jalan raya, lebuh raya yang aman itu adalah merupakan suatu nikmat yang besar. Ta'minut tariq. Aman jalan. Taisirul muwasalat. Memudahkan jalan-jalan yang cantik. Kita buat jalan lebuh raya contohnya. Dalam tengah jalan pula ada tempat singgah, nak buang air, nak makan, nak berehat, ada. Wa takribul buldan. Untuk mencari rezeki, pergi manusia pergi sana sini, ini termasuk dalam nikmatun ilahiyah, nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mana-mana negeri yang mendapat nikmat sedemikian, maka menjadi kewajipan kepada pemerintah. Dengar ni, kewajipan kepada pemerintah menyediakan kemudahan kepada rakyat. Lebuh raya, jalan raya, tempat singgah, tempat rehat, supaya orang bersafir relax, tenang. Kenderaan yang baik-baik, tempat kita ni ada lebuh raya, ada bas, ada kereta api, ada kapal terbang, mana kena ada, mana prasarana kata orang untuk kemudahan rakyat mesti disediakan. Sebab ini salah satu daripada ciri-ciri ar-rafahiyah, ciri-ciri kebaikan dalam sebuah negara tersebut. Ini kadang-kadang negara jalannya berlubang sana sini, kan? Jalan, tapi pemimpinnya kaya. Sebab itulah ada seorang pendakwah, dia kata kalau kamu tengok negara tu banyak sumber alamnya, banyak rezekinya, banyak minyak ada, logam ada, galian ada, tapi rakyatnya miskin. Dia kata fal ta'rifu, kamu tahulah di sana ada pencuri yang buat lagi duit rakyat itu. Siapa dia pencuri itu? Pemimpin dia lah. Na'udzubillah. Yang kelima, faqalu rabbana ba'id baina asfar. Kalau macam ni punya perangai Nabi, biarlah kami hidup susah, tak apa. Fihi dalil anna batarahum litilkan ni'mah, oleh kerana mereka sombong dengan nikmat kemewahan, nikmat pembangunan yang mereka miliki, sehingga mereka jadi angkuh dan sombong. Dia kata kami jemu dah macam ni. Biasalah manusia ni kalau dia selalu dalam nikmat, dia mudah jemu. Sebab itulah kadang-kadang Tuhan tukar. Saya tengok ada orang kaya-kaya, kadang-kadang dia makan di bawah bangsa tepi jalan. Oi, tuan kenapa makan sini? Aku jemu dah, duk main sudu, garpu di hotel-hotel tu, jemu. Habis makan atas daun pisang dia pula sedap. Makan atas plastik, duduk mencangkung di atas bawah pokok ni. Orang Kelantan kata duduk cokoh sini sedap lagi. Itu dia, manusia ni mudah jemu, tapi kejemuan yang ditunjuk oleh sahabat ni, kejemuan yang membinasakan mereka sebab dia sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, inna fi zalika la ayatin likulli sabarin syakur, menjadi tanda-tanda bagi orang yang cukup kuat sabar dan kuat bersyukur. Sabarin syakur, dia panggil ayatun al-mubalaghah, maknanya orang yang kuat sangat, kuat dia punya sabar. Sabar, syakur, Allah Ta'ala kumpul dua sifat ini.
Sebab apa? Sebab sabar tu ketika susah. Syakur ketika senang. Jadi orang mukmin ni dua sifat dia tak berpisah. Nabi kata ajaban li amril mukmin dalam hadis. Kan? Pelik urusan orang mukmin ni. Pelik orang urusan mukmin. Kalau dia senang, dia syukur. Kalau dia susah, dia sabar. Allah Taala sebut sini dalam ayat kita, inna fi zalika laayatan likulli sabarin syakur. Jadi kita kena kumpulkan dua sifat yang besar ini. Yang keenam dah. 6 dah tuan-tuan. Yang ketujuh lah pula. 4, 5, 6. Yang ketujuh, wabaddalnahum bijannatain. Kami tukarkan dengan dua kebun yang comel dengan dua kebun yang sudah binasa, yang mari pokok-pokok yang berduri, pahit, tak berbuah. Allahu akbar. Apa jadi? Uqubatul al-mu'ridina. Hukuman setiap orang itu di bawah hikmah Allah Taala. Biasanya al-jaza'u, ini tulis kata-kata, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tengok perbuatan dia. Dia buat apa? Oleh kerana mereka di sini sombong, angkuh dengan kebun-kebun dia bertukar jadi pokok yang tak berbuah. Itu dia panggil bertukar dengan pokok yang tak berbuah. Jadi kita hari ni jangan main. Dia tengokkan tuan-tuan sudah tengok dulu. Bagaimana Qarun ni sombong dia. Sombong ke tidak? Sombong. Maka balasan dia telan dalam bumi. Firaun duk dakwa, wahazil anharu tajri min tahti. Sungai-sungai ini semua duduk bawah istana aku belakang. Sungai Nil. Allah Taala tenggelam dia dalam laut, dalam air. Ini juga sombong, ini juga menjadikan kita cukup berbahaya tuan-tuan. Itu yang keberapa kita? Yang keenam, yang ketujuh dah. Jadi Allah SWT balas setiap balasan itu yang setimpal. Kita balasan yang setimpal, yang sesuai dengan dia. Sombong gini, maka gini. Dan yang ke-8, qaulu ta'ala wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati wa badanahu bi jannatain tu. Dia kata bagaimana ayat ini mula-mula Allah Taala cerita dia sudah binasakan puak-puak sahabat, kebun dia binasa. Kemudian mari pula ayat tentang jalan raya. Jawab dia tadi, saya jawab dah awal tadi. Jawab sekali lagi, ayat itu tidaklah kata turun naik, tidak. Dua situasi berbeza. Dua situasi yang berbeza. Situasi yang pertama iaitulah ayat 15, 16, itu dia panggil dalam negara Sabak. Adapun ayat 18, 19 ni nikmat Allah Taala di luar kota Sabak. Tengok perjalanan tu. Jalan raya, lebuh raya yang begitu cantik disediakan oleh Allah kepada mereka, tapi mereka sudah sombong. Mereka takabur. Perjalanan qaddarna fiha sair. Jarak-jarak yang dibuat tu cukup orang panggil cukup tempat berhenti. Cukup rasa. Kita pun tahu dalam perjalanan sekarang tak. Kita boleh rancangkan, kita berlepas, bertolak daripada rumah kita jam sekian, insya-Allah kita makan tengah hari di situ. Solat zuhur di sini. Mana jarak tu ada. Detail Quran ni cerita kepada kita. Kita pun kalau baca saja ni tak mikir, ada ni cerita lebuh raya di zaman Sabak. Itu menunjukkan teknologi tamadun negara itu hebat. Yang ke-9, ni sedikit perbincangan. Kenapa Tuhan sebut siru fiha layaliya wa ayyaman aminin? Biasanya dalam Quran Tuhan sebut malam dulu baru mari hari. Kenapa? Qaddamal layali 'alal ayyam. Dimulakan malam sebelum siang. Dan biasanya orang Arab, penggunaan tarikh Arab pun dia akan guna malam. Tuan-tuan kena ingat, untuk bulan Hijri dia panggil
tarikh qamari, kita akan guna malam dulu belum siang. Esok hari Jumaat kan, Maghrib Khamis kita panggil malam Jumaat. Saya pun sebut setiap kali malam Jumaat mari, kita kata apa? Malam Jumaat ingat selawat. Sebab apa? Bermulanya waktu selawat itu daripada Maghrib Khamis sampai ke Maghrib hari Jumaat. Jadi dalam Islam ni dia guna malam dulu. Tengok dalam surah Al-Haqqah ayat 7, sab'a layalin wa thamaniyata ayyam. 7 malam, 8 hari. Dalam surah Al-Fatir, yulijul layla fin nahar. Malam masuk siang. Mula malam dulu. Jadi dia kata Arab menggunakan malam pada suatu yang akan sampai ke siang. Wa wa'adna Musa 30 laylah. Kami janji dengan Musa 30 malam. Jadi kita kena ingatlah. Semua, ini kaedah ulama kata, semua benda lain dimula dengan malam kecuali hari Arafah. Dimula dengan siang. Pelik pula ni. Semua lain mula malam. Dan nampak anak bulan Ramadan? Nampak. Kita pun mula dah niat berpuasa esok. Malam tu kita mula tarawih. Hari Arafah? Tak. Hari Arafah dia tak mula malam. Malam Arafah kita tidur di Mina, dipanggil tarwiyah. Bila mula Arafah? Zuhur hari Arafah, baru masuk waktu wukuf, dan waktu wukuf ini imtaddat ila fajr yaumul Eid, sampai ke subuh hari raya esok. Tuan-tuan ingat kaedah, semua ibadat lain bermula daripada malam kecuali hari Arafah bermula daripada siang. Dari zuhur sampai ke subuh esok. Dia terbalik satu. Dia mesti adalah setiap kaedah tu mesti ada yang terbalik. Itu hikmah Allah Taala buat supaya kita sentiasa berfikir, jangan duduk tidur siang malam. Yang terakhir, Tuhan kata apa? Wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahadits wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Allahu akbar. Mereka zalim, cerita mereka menjadi pengajaran kepada orang, dan kami hancurkan negara mereka sehancur-hancurnya. Ayat ini dalalah ala anna zulman nafsi yakunu bil kufri wasyirki. Zalim itu yang paling besar sekali apabila zalim melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala. Itulah kezaliman yang paling besar, dan orang-orang yang telah binasa menjadi pengajaran. Kata di para ulama sejarah, orang yang baik itu orang yang mengambil pengajaran daripada orang lain. Orang yang celaka itu orang yang dia dijadi pengajaran kepada orang lain. Na'udzubillah. Faham ke tak ni? Faham ke tidak? Orang yang baik, yang bahagia, orang yang yatta'izu bi ghairihi, dia mengambil pengajaran iktibar daripada orang lain. Itu orang baik. Orang yang celaka, man wa'iza bihi. Orang yang celaka tu, dia tu menjadi iktibar kepada orang lain. Mu jangan jadi macam dia tu. Apa dia tu? Tak solat, dia tu derhaka, dia ni sekian-sekian, puak sahabat kafir, binasa. Itu dia panggil orang yang celaka, orang yang dijadikan bahan iktibar. Orang yang bahagia, orang yang mengambil iktibar. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang mengambil iktibar. Na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada kita menjadi bahan iktibar kepada orang lain. Dia kata, mu jangan ikut dia tu. Na'udzubillah. Jadi alhamdulillah, para pelajar sekalian, itulah 10 perkara yang dapat kita kutip dalam ayat 15 hingga 19 ini. InsyaAllah kita akan berpindah pula kepada tajuk yang akan datang, bermula ayat 20 sehingga ayat 23 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.